Okey, hari ni cikgu nak cerita mengenai perubahan keadaan jirim. Bila jirim, kita kena terbayang 3 perkara. Jirim ialah P, C, G. P, C, G. P pepejal, C cecair, G gas. Ingat, jirim ada 3. 1 pepejal, 2 cecair, 3 gas. Okey, cikgu ada pepejal ni, ais ni. Ini ialah pepejal. Kemudian cikgu ada air. Air ni ialah cecair. Okey. Cikgu ada wap air. Wap air ini kita katakan sebagai gas. Okey, kita tengok bila ais ni dia bertukar jadi air, proses apakah yang berlaku di sini? Ni air. Proses apa yang berlaku di sini? Ini ialah peleburan. Ais kita melebur dia jadi cecair. Okey, kalau cecair berubah kepada ais, macam mana di rumah kamu? Kamu buat ais batu. Air. Air ni bertukar jadi ais. Kamu buat proses apa? Kamu bekukan dalam peti kan? So, ini ialah nama dia proses pembekuan. Okey. Okey, kalau cecair pula. Kalau cecair bertukar kepada gas. Proses apa yang kita buat di rumah kita? Ni. Air di rumah kita bertukar kepada gas. Ini ialah proses yang kita buat di rumah. Kita buat pendidihan. Kita didihkan air tu. Maka akan terhasil wap air. Ataupun kalau kita tidak didih, berlaku juga proses penyejatan. Contohnya, kalau kita sidai kain. Kain tu basah kan? Kemudian kain tu jadi kering. Kenapa? Air dia sudah tersejat. Jadi itu ialah proses penyejatan. Okey, kalau gas ini bertukar kepada cecair, kalau dia terbalik. Itu proses apa tu? Ada. Gas bertukar kepada cecair. Contohnya apa? Ni. Kalau contohnya kita minum ais. Air Milo. Ni. Air Milo dalam cawan. Dalam cawan kita ni ada air Milo, ada ais. Kemudian kita nampak cawan kita tu berpeluh kat luar. Itu maksudnya wap air sudah bertukar kepada cecair. Proses apa tu? Kondensasi. Itu proses kondensasi, iaitu gas bertukar kepada cecair. Okey, pepejal kepada gas. Gas kepada pepejal. Dia special. Apa yang specialnya dia ni? Kita letakkan dua-dua keadaan ini. Kalau pepejal pergi kepada gas, gas kepada pepejal. Kedua-duanya ialah pemejal wapan. Contoh cikgu bagi yang kamu paling senang boleh nampak ni ubat lipas. Kalau tengok di rumah kamu, ada tak ubat lipas yang warna-warni ataupun yang berwarna putih? Ubat lipas itu dalam keadaan pepejal. Kemudian mamak letak dalam almari. Tengok-tengok selepas 2 minggu hilang. Mana perginya dia? Kerana dia telah berlaku pemenjawapan. Dia telah bertukar jadi gas. Hilang terus. Bukan lipas makan. Dia hilang sebab dia sudah bertukar kepada gas. Okey. Okey, kemudian kita nak tengok kesan haba. Kesan haba ni dia ada 2 je. Yang pertama, sama ada haba itu diserap ataupun haba itu dibebaskan. So, kita tengok keadaan 3 jirim tadi. Kita ada pepejal, cecair dan gas. Okey, senang saja tips dia nak ingat. Apa yang diserap, apa yang dibebaskan. Okey. Mula-mula daripada pepejal. Daripada pepejal dia bertukar kepada air, barulah air itu bertukar kepada gas. Okey, apa-apa yang bertukar ke depan maksudnya begini. Apa-apa yang bertukar ke depan, kalau pepejal pergi kepada cecair dan cecair pergi kepada gas, ini semua ialah habanya ialah ni ais nak bertukar kepada air. Mestilah ada api kan, mestilah kena panas barulah dia cair. So haba diserap. Dia ambil haba tu, barulah dia boleh tukarkan ais ini kepada air. Air bertukar kepada wap air, haba diserap juga. Sama juga sekiranya ni pepejal ini terus bertukar kepada wap air, dia punya proses ni kesan habanya, haba diserap juga. Okey, nampak tak apa yang ke depan semuanya diserap. Apa maksud ke depan tu? Apa maksud pula ke belakang? Okey, cuba tengok. Daripada wap air ke air, daripada air ke ais, pepejal. Habanya macam mana? Habanya, okey, kita tulis haba. Kita perlukan haba ke nak tukar air pergi kepada ais? Kita tidak perlukan haba kan. Jadi haba dibebaskan. Ini pun sama. Haba dibebaskan. Macam mana pula kalau
wap air, tadi tu pemajawapan. Kalau wap air bertukar jadi pepejal, dia punya proses, dia punya kesan haba dibebaskan. Okey, boleh faham tak maksud cikgu? Apa-apa yang ke depan daripada pepejal, dia ke depan pergi jadi air, haba diserap. Dari air jadi gas, haba diserap. Daripada pepejal jadi gas, haba diserap. Tapi sekiranya dia undur ke belakang ni, daripada gas pergi cecair, pergi kepada pepejal, itu haba dibebaskan. Okey?